Okay, Assalamualaikum. Okay, kita dah ready untuk makan. Sekarang nak ambil apa? Kicap dengan wasabi. Nah, ini dia. Wasabi dan kicap. Okay. Yang penting. Lepas tu, okay lah, kita order sushi tu. Kita order sushi. Ni dia touch screen Hamazushi kat depan ni. Kita ambil English lah English. So semua boleh faham lah kan. So biasa saya buka dengan apa nama dengan apa yang seasonal ni lah, yang ada musim-musim ni. Ni semua kalau yang tak ada tulis harga ni semua 100 yen 100 tak, hari ni hari kerja kan, bukan hari Minggu, so 90 yen je. Ego kudasai. So kita nak tapi bila tengok bahasa Inggeris ni kita pula yang tak faham kan. Tak tahu apa benda. Tak apalah. Nak yang mentah. Oh, yang bakar sikit. Shell clam. Aburi apa tu? Aburi oira. Oh, ni lain ni. Tak apalah, ni scallop. Ni 150 yen kalau macam ni, salmon roll. Fatty tuna, flavored fatty tuna. Kita ambil lah ni. Ni 150 yen. Ni oyster kaki. Kita nak ambil yang ponzu. Tak apa je. Flavored rosy sea bass. Oh ni sedap ni. Apa nama? Shirako kalau bahasa Jepun. Amberjack. Ambil ni lah. Amberjack apa benda tu? Tak apalah. Fried oyster. Ada mayonis. Lepas tu dia dah tak kasi order. Kita terus order banyak. Ada ya Allah. So ni wasabi. Ni kicap. Dekat Hamazushi ni kicap yang ni tak boleh guna sebab dia ada alkohol. Nampak alkohol. Tapi ni belakang. Ni alkohol. Ada alkohol. Semua ada alkohol. So kicap yang jenis kicap ni je. Kicap manis je boleh makan pun. Semua ada lah. Okay. Tunggu je lah sampai dia datang. Lepas tu ini sejuk. Ni ada teh Jepun ocha. Ocha ni serbuk. Kita baca sendiri kat kaunter. Banyak pun sebab dia pahit. So rasa ni. Itu dia ocha serbuk. Oh, dah sampai dah. Okay, tak apa. Your ordered item will shortly be ready. Bahasa Inggeris teruk ini dia kita punya Your ordered item oyster, will boiled shortly be oyster. ready. Please don't forget to pick it up. Ini adalah flavored fatty tuna.
Semi tuna, boiled oyster. Kita datang. Datang lagi kita agak lah. Your Great ordered amberjack. item will shortly be Yummy. ready. Please don't forget to pick it Greater up. amberjack. Itu kalau bahasa malu lah bahasa Inggeris. Yang ni bukan lah. Rasa betul lah ni. Oh, ni lah. 4. Lagi 2. 間もなく到着します。お取り忘れ Tak に tenang. ご注意くださ Tak い。 apalah, kita tunggu semua sampai baru kita makan. Ada lagi satu apa lagi? Kaki fry. Oh, oyster boil apa? Apa nama? Oyster goreng. So oyster goreng terlambat dah selalu. So tak. Okay, kita boleh makan. Apa tadi? Kita kacau lah dulu. Ni panas ni, air panas. Air. Sampai. 間もなく到着します。お取り忘れにご注意ください。 Okey, so pembuka kita hari ni apa ya? Oh, lupa sekejap. Kita kena bancuh sos dulu, sos. Apa yang kelakar? Kena bancuh sos dulu. Kita kosongkan satu pinggan. Ni cara saya lah. Sebab saya suka tak sos satu pinggan banyak terus. Sos apa sih? Apa kicap? Kicap manis ni. Dia pekat lah. Tak macam kicap. Tak macam kicap manis. Macam yang apa? Yang cair sikit. Wasabi. Wasabi. Itulah wasabi orang Malaysia ramai tak boleh makan. Tak tahu sebab apa. Saya tak tahu sebab apa. Sebab, tapi saya suka wasabi. Itu yang saya ambil banyak hari tu. Saya suka rasa pedas. Dia pedas dia lain dengan cili kan. Tapi dia rasa kat hidung. Rasa macam hilang dari hidung macam apa dia. Saya suka banyak sos ni. Ni dah 5 paket dah. 5 paket. Saya selalu buat ni. Sebab saya suka wasabi. So saya buat 5 paket dengan 5 paket sos dengan 6 paket wasabi. 6 paket wasabi ni kira banyak Jangan tiru benda ni. Ini resipi saya ni. Sebab saya suka wasabi. Sebab dia akan rasa apa, pedas ke hidung kuat lah. Tiga. 4. Oh, tersedak hidung. Dah pernah makan wasabi ke? Apa roast nani rambut? Kak roast nani rambut. 4. 5. Dan 6. Banyak kali nak try wasabi tak lepas lah. Tak tahan bau dia. Bau dia apa? Bau dia, saya suka bau dia. Saya dah menjepunkan diri saya dah senang sikit. Ni kita punya 5 paket sos dengan 6 paket wasabi. So saya gaul-gaul dulu. Dia ada sebati dan sekata, baru kita colek dengan sushi. Ni orang Jepun ada juga buat macam ni, tapi tak ikut orang lah. Ada orang dia, tapi orang Jepun dia akan pakai ni lah, shoyu ni, apa, kicap ni, yang cair ni. Berair mata nanti, tak apalah. Dia berair mata kejapnya. Dia masih, kalau sedap tu sedap lah. Tapi saya dah biasa makan. So So kita mula dengan oyster.
tiram rebus dengan ada kicap sikit kat atas tu, tu sedap. Tak apa, ponzu ni macam cuka lah, cuka. Memang orang Jepun makan sebelum macam ni. Tak semualah, ikut orang. Ni saya colek dulu lah. Saya colek baru macam colek dengan apa? Sos cili. Sedap. Dia dah rebus tapi dia ada rasa hanya sikit lah hanya tu. Kalau tak tahu lah orang Malaysia boleh makan tak, tapi saya suka lah. Dia apa? Tiram ni dia rasa lemak-lemak sikit dekat apa? Dia punya isi tu lemak-lemak sikit. So next tuna Ni tuna yang dah di grill. Dia dah sembuh api sikit kat atas tu. Fatty tuna. Otoro. Boleh ayak liuk ni. Ini adalah mukbang so paksa boleh ayak liuk. Saya suka channel ni. Sementara tu kita order lagi lah. Nak order yang barang bergoreng. Side menu. Mana tadi? Side menu barang bergoreng kat sini. Saya suka potato dia. Potato yang ni. Dia ni pinipis. Potato. Lepas tu yang ni sushi. Lepas tu dia ada ebi. Ebi ni apa? Ebi ni apa tadi? Beruang. Apa nama? Apa ya Allah? Udang. Tak boleh cakap apa ni. Tak seseorang orang kedai pelik. Lepas tu ni ebi apa? Udang dengan mayonis. Lepas tu kita ada apa nama? Sotong goreng tempura. Itu dulu lah. Sini setengah jam lagi Cik Wafi. Oi. Dah cakap dah kalau apa nama ya Allah. Apa tadi? Dah cakap orang puasa jangan tengok. Tengok lepas buka puasa. Tak. Ni apa tadi? Amberjack ikan apa bahasa Jepun ni? Amberjack lah. Saya nak cakap amberjack. Susah tak nak belajar bahasa Jepun? Saya kalau nak kira berapa tahun saya dah belajar. Sekarang ni saya dah tahun ke-11 kat Jepun. Tapi sebelum datang Jepun saya dah belajar 2 tahun dekat ambang asuhan Jepun. So dah 13 tahun. Tapi belajar tu susah lah sebab dia kena kita bukan untuk komunikasi, kita datang Jepun untuk belajar kan. Sekejap So apa nama? Awal-awal masa belajar 2 tahun kat Malaysia dulu, kira hari-hari memang menghadap Jepun je lah. Memang kena menghadap Jepun lah sebab nak hantar Jepun kan. So hari-hari menghadap bahasa Jepun. So hari-hari cara belajar Jepun dulu macam kanji tu kena hafal kan. Macam tulisan kanji tu. Kalau tengok kat Jepun ni semua tulisan kanji. So wajib lah belajar. Ni macam ni semua kanji ni kan. So nak baca ni kena hafal ni apa sebutan dia semua ni. Sebab dia ada 3 jenis huruf kan. Dia ada kanji, dia ada hiragana, dia ada katakana. Katakana jarang sikit. Ni katakana. So tu lah dia kena struggle sikit lah bahasa Jepun ni awal-awal. Tapi tips nak cepat pandai Jepun ni, bila kalau dah datang Jepun lepas belajar tu memang kena gaul dengan Jepun lah. Jangan buat group Malaysian je. Macam saya dulu sebab saya memang seorang orang Malaysia je dekat universiti tu. So memang nak tanah saya terpaksa bergaul. So alhamdulillah lah.
お取り忘れにご注意ください。 Sampai dah kita ni udang cheese. Apa pasal kicap sana pakai elok? Itulah kicap Jepun. Dia ada kicap ni dia jenis memang amadare dia panggil apa? Sos pekat amadare. Hiragana katakana okey, kanji tu ishi betul tu. Kanji tu memang nak tak nak hari-hari kena tulis banyak kali. Hari tu kita orang memang ada buku kanji tu yang dia akan suruh tulis dalam apa? Macam kalau buku mat kan ada buku mat budak-budak darjah 1 yang besar-besar apa kotak dia tu kan. So pakaian tu lah tulis banyak-banyak. Tapi betul lah kanji tu nak tak nak memang kena hafal lah. Ada budak kecil kat sini. Comel je. Dia nak telur. Dia nak kentang goreng. Ni oyster goreng, goreng salut salut apa nama? Serbuk roti tu. Dia goreng, lepas tu dia top up dengan mayonis. Okay. まもなく到着します。お取り忘れにご注意ください。 Potato. 続けて到着します。お取り忘れにご注意ください。 Tempura sotong. Ada orang cakap kalau nak belajar tak boleh guna yang ada romaji, betul ke? Bagi saya untuk bercakap boleh. Untuk bercakap dengan orang Jepun kalau nak belajar dengan romaji tu. So no problem lah, kat situ bagi saya lah. Sebab nak bercakap tak perlukan tulisan kan. So awal-awal tu kalau kita nak train, kita nak praktis bercakap dulu pun okey lah. Lepas tu nak belajar tulisan pun bagi saya okey lah. Nanti kita akan habis. Okey, ni tempura udang. Tempura udang dengan tempura sotong. Tak pandai makan, belajar, kena cuba. Kita apa? Makanan-makanan ni dia mental dia sebenarnya, mental. Kalau banyak komen kan tak sempat nak kejar. Kenyang membawa ke malam gamaknya. Banyak minit ke dah malam dah isyak dah. Sekarang pukul 7.54 dah isyak dah. Berapa harga semua tu? Ni satu pinggan ni 90 yen. 90 yen kalau ni lah. Kalau ni basic, kalau basic ni 90 yen, 100 dalam RM4 lah, 3.9 RM4. Sepinggan dah ada 2 ketul atas 1 ketul. Lepas tu yang ni 150 yen. 150 yen 104 RM9 lah, RM9. Ni pinggan RM9. Ni pinggan mahal sikit lah. Ada limau. Limau ni patut perah atas oyster tadi tu, tapi lupa nak perah. Kita perah dalam air. Oh, pecah. Perah dalam air, air sejuk. Jadilah rasa air limau sikit.
Ni buat orang craving sushi ni. Tak apa, ni kita nak bagi ni lah. Kita tunjuk cara-cara nak makan sushi je. Esok nak try buat sushi lah. Bahan dah beli. Oh ya ke? Boleh. Saya pun tak hati buat sushi. Tak pernah buat sendiri. Okay. Apa tadi? Kecam membawa kemalang. Memang kenyang bawa kemalang tadi. Tak tahu. Pasal apa yang cakap tadi? Tak komen. Ni apa? Ni apa nama? Udang dan cheese Dia minta cheese kat atas tu, lepas tu dia grill sikit lah. Udang ni dah rebus lah macam tu. So rasa tak tahu lah, orang Malaysia kan dia just suka lebih-lebih sikit rebus ke. Tapi Jepun ni dia rebus macam 10 saat macam tu je. Dan dia api lalu. Tapi sedap je, saya suka. Snow depan rumah dah cair ke belum? Belum. Tapi kita dah clearkan lah. Tak apa, malam nanti lepas relax sikit baru saya upload story. Dah lepas kemas tadi. So tadi kalau kemas tak upload terus. Ambil je lah video tu. Oh dah macam tu. Oh. Ini kuat sikit dia punya wasabi. Sepatnya semaknya spek mata tu. Baru sampai semalam waktu lepas sebelum sahaji kan. Tu lah, ni spek mata ni dia semua kayu kecuali skru tu lah tak kayu. Kita apa panggil? Go green. Ni tempura ebi tempura udang bahasa pun ebi. Tempura tu gitu je, tempura pakai tempura je. Ebi ebi. Nampak sedap. Tak nampak sedap, memang sedap. Ni apa? Tempura ni murah lah sebab apa dia? Ebi yang dah tulis tu, hiragana. Itu hiragana yang tertulis daripada Nurul Hida Safira Azam ni tulis ada. Tu ebi dalam Jepun yang ditulis dalam hiragana. Ebi punya kanji tak payah hafal, tak kena sebab dalam benda. Ni sepinggan tadi dah 3.9 ni. Ebi tempura ada 2 ekor. Sos. Sos dah berkurang. Kita tambah sos tu. Anak peminat sushi kalau dia tengok ni dia. Jangan bagi tengok lah macam tu. Kita nak tambah miso soup lah satu. Miso soup. Halia jeruk tak ada ke? Hoi, ini dia halia jeruk. Lama nanti kita explain. Apa tadi? Oh ni, Shirumono. Belum berani nak try sushi. Kita ambil asari lah. Kepah punya miso soup. Soup miso. Okay. So Negima ni apa?
注文数を確認し Tengah-tengah lupa. Isi selalu ni kedua, ketiga, sos. Ketiga, keempat. Oh, lepas sedap lah susah order. Empat. Lepas tu kita ada 1, 2, 3, 4, 5 tak apa. Yang ni kelima. Tadi dah guna 5 plastik, so ni kita guna lagi 5. Tu yang kita ambil banyak tu sebab kita dah tahu dah. Tadi plan nak makan sushi, sekali ternampak aku ada. お待たせしました。失礼します。じゃあアサリの味噌汁です。いただきます。どうぞ。Miso shiru dia bawakan ke meja terus. Miso shiru kalau bahasa Jepun sup miso panggil miso shiru. Ni miso shiru. Miso shiru yang ada kepah. Ada kepah lala macam tu lah. Memang sos dia kat dalam ni ada yang botol. Cuma yang botol ni tak halal lah sebab ada alkohol. Saya dah tunjuk dah. Ada alkohol. Mana tadi? Tu ada cooking wine, ada alkohol ada, so tak boleh lah nak pakai. Kalau yang sos je lah yang dah dikonfirmkan, insyaAllah boleh makan. Macam tu lah. Okay. Sup miso ni apa? Panas. Saya suka tak serbuk ni lah. Orang dekat Melayu kan, so kita tak serbuk cili. Serbuk cili. Dia pedas. So dia dah colour dia dah apa? Colour dia dah merah sikit lah daripada tadi. Tadi kan macam kuning-kuning sikit. Ni dah dicampur dengan apa nama? Serbuk cili tadi. So ni kita ditepikan dulu. Dia very sejuk. Lepas tu apa tadi awak? Kita letak wasabi pula. Wasabi dia memang paket-paket kecil macam ni dah. Kena buka. Tadi kita letak 5 paket sos kicap. Macam sama first awal-awal tadi lah. Dan 6 paket wasabi. Ni jangan buat jangan tiru ni cara saya. Sebab wasabi, saya suka wasabi. Dia pedas. Kalau orang yang tak boleh tahan tu jangan ni lah. Dia, sebab pedas dia bukan pedas hidung, pedas hidung. So kalau orang yang suka rasa sakit-sakit kat hidung tu tak apa lah. Kalau orang yang tak biasa tu jangan try dulu lah. Jadi saya ada boleh makan kan. Dah lali dah lah. Kadang-kadang tu datang juga sakit tu, tapi dah lali lah. Nak cakap rasa dia pedas, bukan rasa dia pedas lah, tak tahu lah macam ni. Dia berangin lah macam tu. Berangin hidung. Berangin hidung yang sakit. Dan keenam, budak meja sebelah pandang pelik kita siap seorang. Tak apa, ini adalah apa content creator punya kena tahan mental dipandang oleh orang macam tu. Sekarang saya pun masih malu-malu lagi, tapi tengah cuba membiasakan diri. Okey, apa tadi? Halai jeruk ni. Okeylah, saya explain sikit lah pasal halai jeruk ni. Ni kalau bahasa Jepun dia panggil gari. Cakap ada kita cakap ngawet. Gari G-A-R-I, gari. Nama dia gari. So kalau orang tahu nama benda ni, sebut orang Jepun, orang Jepun akan kagum sebab orang Jepun sendiri pun tak tahu nama benda ni sebenarnya. Gari ni apa fungsi dia? Okey, kita tunjuk fungsi.
Gari ni sebab apa dia bagi jeruk apa? Jeruk halia ni sebab kita makan sushi. Kita makan sushi banyak jenis kan. Salah satu fungsi dia adalah kita nak ubah rasa. Sebab bila kita dah makan satu sushi tu, lepas tu kita dah menikmati dia punya rasa lemak-lemak semua tu, lepas tu kita nak makan next sushi, kita akan selip dengan gari dulu untuk ubah rasa. Kita boleh apa? Kita boleh menikmati rasa ikan seterusnya dengan betul lah rasa ikan macam tu. Kita makan lah. Tadi saya pun tak buat apa sebab saya pun leceh lah. Biasa saya makan lah sekali je. Berangin, sedap. Sedap tu jeruk halia tu pernah rasa masa pergi Japan sebelah sana. Sedap. Cuci palet. Apa tu? Cuci palet. Cuci palet tu apa maksud dia? Palet. First time dengar tu. Lepas tu satu lagi, kita dah makan gari tu, kita makan benda lain pula. Ni apa, scallop tadi tu. Scallop yang dia dah di grill. Oh gitu, Acik ingat dengan sushi. Tapi lah sebab dia halia kan, dia ada fungsi menghilangkan hanyir. So kalau rasa nak hilangkan hanyir, boleh lah letak dekat atas sushi. Bagi orang yang awal-awal makan sushi yang tak biasa dengan makan mentah. Satu lagi fungsi dia, contoh kita ada jenis sushi yang balut macam ni kan. Balut apa? Balut nori, balut umpai laut macam ni kan. Satu lagi sebab kalau macam sushi yang jenis tepek atas tu, kita boleh colek macam tu. Cara makannya, kalau orang Jepun dulu makan dengan tangan tau. Dia makan kita makan ni. Kalau ikan apa? Macam tempura sotong. Ni orang zaman dulu orang zaman dulu tak pakai chopstick pun. Orang dia akan calik kat atas ni. Cari kat atas tu sikit je sebenarnya. Dia tak cari banyak macam saya. Saya ni jenis orang Malaysia, cicah sos banyak Lepas tu dia akan makan. Makan macam tu. Dia apa? Dia cara makan betul adalah kita letakkan sushi punya ikan tu dekat lidah tu. Sebab lidah kita dia rasa kan. So ni cara menikmati sushi yang betul lah, cara Jepun. So bila kita letak sushi tu atas lidah, kita akan rasa makanan tu, rasa ikan tu dulu lah yang sampai kan. Tengok awak makan sushi, Acik terus order kat Empire Sushi. sorry kalau buat orang ramai-ramai terliur. Tak apa, ini adalah salah satu cara untuk memusingkan ekonomi Malaysia juga, Cik. Sedap ke hati. Okey. Ni kita makan chicken. Aduh ya, ayah saya pagi. Terliur tapi tak pandai lagi nak makan. Tak apa, kita boleh start dengan makanan yang bergoreng lah. Macam tempura tadi tu ke, start dengan itu dulu. Lepas tu next step kita makan yang ada grill kat atas tu, yang dia dah bakar sikit. Dan next step barulah kita pindah ke salji tu lepas. Dan kita terus pindah ke yang mentah betul. Sushi sedap tau kalau makan kat Jepun sebenarnya. Saya pernah makan kat Malaysia, tapi saya dulu sebelum sampai kat Jepun, saya makan kat Malaysia juga. So masa saya makan kat Malaysia tu pun saya muak. Saya pernah makan
apa taco kurita, sotong kurita yang boil tu. Walaupun dia dah boil, saya rasa muak, nak itulah, nak ter. Tapi sekarang dah boleh makan lah semua. Saya pun tak pernah makan sushi lagi. Tempura sedap lah. Tempura sushi boleh lah, tempura yang tu tak ada sushi. Oh lupa, kita pun apa nak extend apa tadi, gari. Cara guna gari ni satu lagi, dia apa, dia sedap dekat shoyu, dekat kicap. Shoyu tu kicap shoyu kicap. Lepas tu kita akan apa, sebab kita nak celek sos tu dekat atas kan, so dia akan buat macam ni. Gari tu dia akan sos, lepas tu dia akan celek dekat atas ni. So nampak sos tu dah ada kat atas kan. Macam tu lah cara guna gari yang lagi satu. So cara makan ni pun ada orang Jepun yang tahu, ada orang Jepun tak tahu. So saya dah tahu dah, sebab saya pernah tengok. Saya suka tengok apa program TV Jepun juga kan. So kadang dia ada program-program ilmiah macam ni kan, ilmiah lah cara makan kan. Cara makan betul kan. Apa saya suka select kat bawah je, malas lah nak buat cara kari ni. Lain rasa sushi kat Jepun compared to sushi Malaysia. Betul lain. Ke fresh. Walaupun ini kedai yang murah, kedai yang Hamazushi ni antara yang murah tau. Yang apa yang 90 yen starting kan, tu yang murah. Tapi apa nama? Tapi sedap. Tapi kalau lagi sedap, kita kena masuk kedai yang mahal sikit. Macam kalau kat Toyama ni ada nama satu kedai tu, Kito Sushi. Yang tu memang dia akan guna ikan dekat Toyama je. Kebanyakannya lah ikan yang Toyama punya. So ikan yang dekat dalam, yang diambil daripada negeri dia sendiri. Contoh kalau kat Kelantan ke kat Terengganu tu yang ada apa, nelayan tu, ikan tu dia akan pakai untuk buat kat sushi dia pula. Macam tu lah. So dia akan guna ikan fresh lah. So sedap lah, sedap dan tapi mahal lah. Ini apa jadi? Ini adalah cod. Kalau betina dia ada telur, tapi yang jantan dia ada benda ni. Ni jantan tu punya. Jantan punya telur lah. Oh sekarang dah maghrib kan. So tak payah tengok, tak apa. Saya seorang tak apalah. Maghrib pukul berapa just now? Saya menikmati dah makan. Ni apa ni, ocha tadi, green tea. Nampak? Wah, Afi dah pakai spek baru dah pakai dah. Dah sampai semalam, kita rasa ni terus lah. Spek yang semalam pakai tu dah apa, dah calah sangat. Dah ada semi tu dah 2 tahun dah pakai yang sama. Oh, kita punya ni. Kita ada lagi 2 lauk yang masih ada basi. Apa ni, kentang tadi, kentang goreng. Dia apa? Dia nipis sikit. Dia nipis lagi daripada kentang edi. Dan dia rangup lagi. Lagi sedap. Ni dia ada serbuk ni, serbuk apa? Serbuk serbuk apa ni panggil? Serbuk rumput laut, nori. Untuk kita topping. Baru api contoh yang solat. Tak apa. Saya cakap seorang tak apa juga. Sebab nanti saya letak je dekat page tu. Nanti nak tengok, orang tengok balik boleh. Saya nak tengok. Saya ada pasak ni. Kita dah topping. Dan ini adalah miso shiro tadi Miso soup, miso shiro. Miso soup. So
sini. Apa tu? Fries ke? Tak, ni fries. Ya Allah, mana cik sushi malam-malam ni? Ya Allah, sorry lah kalau buat ada craving, jangan lah. InsyaAllah. Carilah Grab ke apa yang boleh hantar. Ni apa tadi? Ada tiram. Bukan tiram, apa benda ni? Kepah Kepah dan miso soup. Lepas aku nak maghrib saya. Okey, bye-bye. Assalamualaikum. Terima kasih menemani saya makan. Aku try banyak sushi dah kat Malaysia ni, tapi still tak dapat feeling Jepun. Nampaknya kena pergi Jepun. Memang memang kena pergi Jepun. Pergi Hamazushi lah. Hamazushi ni yang murah dan boleh makan banyak. Aku biasa makan 1,500 ke 2,000 yen lah selalunya kalau seorang. So 1,000 ke 1,500 tu kalau convert dalam dekat RM80 per ada seorang. Orang lelaki lah macam aku. Tapi kalau orang perempuan ke apa makan sikit okey je. So ada sepinggan 90 yen je. Kalau makan 10 pinggan pun dah baru 900 lah. 900 tambah tax. Biasa 990, so 1,000 lah. Biasa RM40 macam tu lah. Macam lala je. Oh lala. Lala. Tak keluar nama lala. Jepun banyak jenis kerang-kerang macam ni. Banyak jenis kerang. Sebab tapi kerang macam Malaysia tu susah jumpa. Kerang yang biasa kita makan. Susah memang tak jumpa. Kena beli online. Salam Wafi, ajak makan. Bye. Okay. Terima kasih. Betul. So selamat maghrib belaka. Jangan tinggal maghrib sebab tengok live ni Selamat maghrib tu. Tak ada benda yang tertinggal apa pun. Benda-benda tak penting pun apa yang saya cakap ni. Macam mana nak dapat kerja macam saya? Ramai orang tanya saya benda ni. So ia adalah satu kerja petani ni tak boleh dapat visa saya, payah. Macam saya nak cakap saya guna backdoor ke apa, tak juga. Saya saya kan ikut program kerajaan Jepun tu, yang apa Chiki Okoshiki, orang kata nama dia. So apa panggil kalau bahasa Inggeris tak ingat itu. Local cooperator macam tu lah. Dia kira senang cerita kalau bahasa Melayu, dia program yang yang panggil orang muda balik kampung, kerja kat kampung macam tu lah style dia. Dan saya pilih benda tu. Dan saya pilih bahagian pertanian macam tu lah. Tapi semata-mata yang tu pun tak boleh juga. So dia kena, macam saya dulu belajar IT kan. So saya pun untuk bagi orang immigration tu accept saya boleh kerja petani, saya cakap lah sambil saya buat pertanian tu saya akan buat IT punya sistem macam tu lah, kira IoT lah, kira benda buat sensor-sensor ke apa secara automatik, benda tu lah yang saya buat. Cuma tak nak kira sebab saya ada, kalau orang Malaysia ni yang boleh kerja kat Jepun ni jenis engineer macam tu je lah. So payah lah kalau nak datang kat Jepun ni. Kalau nak aim kerja pertanian susah. Tapi kalau nak aim engineering ke apa lah, boleh lah belajar.
Tapi kalau pertanyaan kalau kena cari program kat Malaysia yang ada kautim dengan kerajaan Jepun sendiri macam tu, sebab yang tu yang jenis macam tu pun ada juga. Ada juga kawan yang pernah buat macam tu, orang Malaysia. Dia bawa apa tah? Kena Google lah benda tu, saya pun tak pasti. Mardi ke apa tah? Yang dia ada buat program pertukaran macam tu. Tapi kalau perempuan tak pernah dengar lagi lah, laki biasanya. Perempuan macam payah sikit. Sebab Jepun ni dia tak ada buat macam Aussie ke macam New Zealand ke yang buat apa, buat working holiday macam tu, tak ada. So memang nak buat kerja macam ni sejak macam tu tak boleh. Lebih kurang je kot harga makan dengan kedai sushi kat sini. Oh iya ke? Seorang? Kat Malaysia pun? Mahal ya? Oh, pedas. Oh, betul. Lapar ya? Sekejap. Tunggu. Ni sekarang kita nak aim yang apa? Yang mentah pula. Salmon avocado. Lepas tu apa ni? Torochi. 注文数をご注文ありがとうございました。 Lepas tu oh ni pun nak juga. 注文ご注文 Saya suka あ salmon り ni. がとうございました。注文数を Oh, 確認し、 nak ini. 注文数ご注文ありがとうございました。 Sekarang baru ada 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Baru 9. So boleh lagi makan. Biasa 15 macam tu lah makan. Bagus pakai chopstick ni, so tak adalah kena basuh tangan. Kena makan. Makan sushi ni leceh pakai tangan. Macam fresh ni benda-benda minyak ni pakai chopstick. So tak adalah berminyak sangat. Oh. Apa nama? Chopstick ni ada cara pegang sebenarnya. Kalau nak dapatkan apa cara pegang yang boleh apa? Boleh pegang dengan sempurna apa benda yang kita nak makan. Dia buat apa? Kalau perasan yang gerak atas ni je yang kita gerakkan. Yang bawah ni tak gerak pun tak apa. Dia jadi tahan je kat sini. Jari yang kelengkeng ni. Tahan satu kat sini. Sambil kita kepit dekat sini. Kepit. Lepas tu yang gerak kat atas ni. Yang atas ni kita pegang dengan 3 jari macam ni. Macam pegang pensel. Lepas tu kita gerak yang tu je. Macam kita nak menulis. Macam tu lah. Tapi kita kena kontrol mana dia aim lah. Kita kena aim dia ke tengah tu. Macam tu lah cara pegang. So benda-benda kecil macam ni pun boleh pegang. Benda-benda licin ke apa tu. Oil. No problem.
dessert dah aku. Penutup dengan dessert. Shokora. Noko strawberry sauce. 注文数を確認しご注文ありがとうございま Budak-budak した kalau biasanya dia orang marah ke? Tak jarang lah, jarang nampak. Ada tu jarang dengar lah. Orang kedai tak marah lah biasa. Kalau yang marah pun pelanggan-pelanggan lain lah kalau yang ada. Orang berkedai kalau nak marah pun dia akan pergi ke meja tu. Dia akan suruh siap-siap. Tolong boleh tolong diam tak macam tu dia akan. Dia tak ada di sini. Kalau style apa orang Malaysia yang nak mekik tu tak lah. Tak ada lah, bukan tak ada langsung lah. Ada tu ada. Dekat maghrib dah. Oh, sorry. Tak apa. Kalau maghrib jangan tengok, tak apa dah. Semayang tu yang penting. Dan buka puasa kalau ada yang orang puasa hari Khamis. Sushi, salmon avocado. Salmon yang bagian lemak-lemak sikit dengan salmon yang ada avocado. Melaka dah azan maghrib tadi juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey. Smile. Selamat maghrib. Salam maghrib dan selamat berbuka bagi yang berbuka. Waalaikumsalam. まもなく到着します。お取り忘れにご注意ください。続けて到着します。お取り忘れにご注意ください。 Sampai dah semua. Kita alihkan sampah ke sini. Okey, out dulu nak potong kecap pula pakai basuh. Oh, okey. Allah. Orang sebelum nak buka tu potong, bukan nak buka baru potong. Okey. Okey, ni salmon cheese Salmon dengan cheese. Yang last sebelum kita tutup dessert. Ni pun salmon yang sama tapi yang tak ada cheese, mayonnaise saja.
Ni salmon yang mentah dengan ada wasabi bukit. Nama dia wasabi bukit. Dia warna kuning, tak warna dekat warna putih, tak warna hijau macam biasa. Apa sedap ni. Alhamdulillah sedap. Salmon yang dia isi bahagian dekat perut tu, so dia berlemak sikit lah, sedap. Sushi last kita, salmon avocado. Salmon ni salmon mentah, dia ada avocado, dia ada mayonnaise dengan dia ada bawang mentah yang dia dah apa, potong nipis, lepas tu dia dah rendam air, so dia tak ada rasa pedas sangat. Makan avocado lah. Lepas tu baru salmon mentah. Makan sushi pun kenyang kan, Alhamdulillah. Kalau makan apa nama, sampai 15-16 pinggan tak kenyang, perut apalah tu. Tapi saya pernah makan banyak lagi dulu, masa waktu masih zaman-zaman student tu. Paling banyak berapa 28 ke. Tak ada saja masa tu muda kan. Macam apa, kita semangat nak makan so makan je walaupun perut penuh pun tak rasa juga sajalah pun nak dapatkan pinggan berapa boleh banyak boleh makan. Okey, ini adalah penutup sushi kita. Salmon. Kita ada kentang sikit lagi. Kita baru berbuka. Okey, Alhamdulillah. Allah, sorry lah tadi tengok sampai tak berbuka, sebelum berbuka. Orang dah tulis lah, jangan yang berbuka apa, yang puasa jangan tengok. Favourite anak-anak selalu makan sushi Ion. Ni kalau apa, kalau bawa dia makan kat Jepun ni, lagi apa, lagi ni lah, lagi excited lah. Nanti habis mak ayah nak bayar banyak berapa mahal. Tapi tadi cakap apa, sushi Malaysia pun mahal juga. Ni setakat pinggan apa, pinggan macam ni. Kalau tempura tadi pinggan RM3.9 macam tu je kan, RM4. So kira murah ke mahal Kalau Malaysia beli sushi paling murah berapa ya sekian, tak tahu ni. Ya Allah, tahu tak apa. Saya pun anak ajar makan. Oh, okey lah tu. Biasa apa, biasa orang-orang yang muda ni dia boleh accept lagi lah makan-makan mentah pun. Tapi ada juga orang muda yang tak boleh makan mentah-mentah kat Malaysia tu. Masih ada tekak Melayu. Segit lembih paling murah tu seketul sushi lah. Tapi itulah, sushi kat Malaysia dengan sushi kat Jepun macam, sushi kat Malaysia tu dia dah macam order untuk lidah orang Malaysia hanya. So dia bukan original lah. Kalau yang makan kat Sushi King ke apa tu lah yang 50% lah original.
Saya boleh janji fresh. Okey, aku boleh makan mentah. Wafi pernah buat sushi tak? Mesti Wafi dah mahir. Tak. Saya sekali pun tak pernah buat sushi sendiri. Yang kalau nak cakap saya pernah buat pun, kira ada orang dah sediakan barang-barang. Saya nak cakap sushi pun tak juga. Dia macam balut dengan nori, nori tu. Dia balut dengan nori, balut apa nama nori tu? Rumpai laut tu. Orang panggil apa benda tu kat Malaysia, nori juga Apa yang rumpai laut yang yang kerak-kerak tu, yang selalu balut luar onigiri, luar sushi. Allah. Nori, panggil nori juga okey. Sushi Malaysia fusion. Sis tadi nak makan. Kena cuba. Dia benda ni mental. Kekuatan mental sebenarnya makan ni. Seaweed, panggil seaweed pula. Wah, serius. Try tak makan try. Agak remeh. Remeh. Dia kena nasi tu kena masak. Lepas tu lepas masak tu panas-panas tu kita kena campur cuka, kena ketuk macam tu. Saya tak nak buat lagi yang benda tu. Saya buat yang orang dah buat benda siap-siap. So saya ambil je nasi yang dia dah masak, dah buat campur cuka tu. Lepas tu letak atas nori tu, atas seaweed tu. Lepas tu letak dia punya ikan salmon ke apa yang dia sediakan tu. Lepas tu kita balut, lepas tu makan lah macam tu. Macam Korea punya makanan juga lah. Korea punya apa benda tak nama. Akak dekat Jawa tak boleh terima. Tak boleh, dia kena try juga. Nak tanya pasal unagi. Sorry, terlepas tadi. Unagi halal. Biasa kalau kedai-kedai macam ni saya beli je. Nak cakap halal sebab benda ni dia tak apa. Benda-benda nak halal haram ni benda yang setiap orang cara fikir berbeza-beza. So saya ambil pandangan kalau benda-benda yang kita tak nampak selagi mana tak ada orang cakap benda tu haram, saya makanlah. Selagi mana ada ikan ke apa ke, benda-benda yang tak syubhah tu. So benda Islam kan mudah. So kita benda yang boleh mudahkan sikit tu kita mudahkan. Tapi tak adalah mudahkan gila-gila macam tu. Apa yang kita kena hati-hati macam tu juga. Unagi, saya suka makan unagi. Tapi biasa kalau kat supermarket tu kena baca lah kalau yang dia ada tulis tu. So yang tu tengok jugalah. Biasanya boleh je. Okey, kita dah habis lauk-lauk semua. So kita tutup dengan dessert Shokora. Ni French punya dessert ni dia cakap tadi, French. Sos strawberry dengan whipped cream. Bismillah. Sama-sama. Dah. Lama tak makan dessert macam ni. Dia cair terus tu sedap. Tapi apa? Pipi Wafi dah bulat Acik Live makan je. Tak, memang musim sejuk ni memang membulatkan diri. Tak apa, dah nak dekat puasa dah. So biasa kalau saya bila bulan puasa, biasa 10 kilo tu adalah turun. Kalau buat turun duduk kerja kat Jepun ni, kerja petani. Tahun lepas macam tu lah, tahun lepas masa kerja
kerja bulan puasa. Bila cek-cek tu turun 10 kilo. Sebab tu lah, sebab makan tak tahulah. Sebab masak sendiri je kan, kita bukannya ada bazar ke apa pun nak beli benda-benda sedap kan. Kita masak sendiri makan. Tak adalah selera sangat. So boleh kurus lah bulan puasa. So tak apa, bulan puasa nanti kita kurus lah. Oh, sedap. Wasabi sini warna hijau, sana warna kuning. Tak. Yang tadi tu apa? Kita kat Jepun ni ada 2 jenis wasabi. Wasabi yang hijau tu yang basic lah. Pasal wasabi yang kuning tu wasabi bukit dia panggil. Tak sure sebab apa. Yang warna kuning sikit tadi tu. So ada 2 jenis lah. Yang wasabi bukit tu kurang pedas sikit daripada warna hijau. So kalau orang yang tapi susah jumpa lah kalau kat kedai-kedai sushi pun dia jarang-jarang ada. Habis dah. Kita makan. Kita nak habiskan air je. Tinggal 3 air. Dan kita dah makan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 9 pinggan hitam. 1, 2, 3, 4 4 pinggan emas. 1 pinggan dessert, 1 pinggan kentang, 1 pinggan, 1 mangkuk miso soup. So kita tengok berapa harga lepas ni masa dia kira. Macam diorang bos dengan jiran, tahu ke kalau Wafi puasa? Oh, tahu. Benda-benda tu saya dah cerita kat ramai orang kan. So tu cara dakwah saya lah. Saya dakwah saya secara tak cerita pasal saya terlalu lebih sangat. Lagi buat masa sekarang ni biar diorang kenal saya dulu macam tu. Lepas tu saya cerita lah sekarang saya tengah puasa. Masa diorang tu lah, diorang tahu je lah sebagai ilmu lah awal-awal ni. Dia diorang pun orang-orang kampung kan, susah jumpa orang asing kan. So lagi-lagi orang Islam lagi susah nak jumpa kan. So macam tu lah kita slow-slow. Masa saya masa saya cari kerja yang benda ni, masa tu pun memang dah ada dah ada matlamat lah nak Islamkan kalau boleh seorang first dekat kampung ni. Tak tahu ni dah baru tahun kedua nak masuk tahun ketiga kan. Bak kata Abang Zul yang kalau siapa tahu kita kat Jepun ni kita ada Japan Dakwah Center. Japan Dakwah Center yang dikendalikan oleh orang Malaysia. Orang Malaysia, nama dia Abang Zul lah yang dia punya bos kat situ. So Abang Zul cakap minimum kalau lepas dia orang tahu Islam tu sampai dia nak peluk Islam tu 5 tahun. 5 tahun. Ikut orang lah 5 tahun. So saya baru tahun ketiga kan. So kalau nak cerita siapa orang paling dekat yang tahu pasal Islam, mungkin bos saya lah. Sebab saya memang kalau kerja dengan dia kan. So saya cakap dah masuk bulan puasa ke apa, saya ni lah, saya cerita dekat dia sekarang nanti bulan puasa. Lepas tu dia pun faham lah. Lepas tu sebab selalu kalau kerja dengan bos saya ni, dia kalau musim sejuk kita akan minum kopi sama-sama dekat rehat sama-sama lah dekat dia punya bengkel, dia punya tempat. Dia kerja dekat kawasan rumah dia tu ada satu kawasan yang untuk isteri je kerja packing barang semua tu. So biasa akan rehat kat situ lah. Kat situ ada pemanas. So kita minum kopi kat situ. Tu kalau musim sejuk macam ni, macam sekarang lah. Tapi kalau musim panas ke apa, bos selalu waktu rehat ke apa, dia akan bawa air sebotol, air Coca-Cola ke air apa ke yang 500ml tu dia bagi, minum lah. So sebab dia selalu bagi macam tu kan. So saya akan cakap lah kalau puasa dia next month ni akan mula puasa. So lepas tu dia tahu lah. Lepas tu dah itulah bro. Dia pun dia pun jenis orang yang berpelajaran dulu. Dia jenis kerja kerajaan juga Jepun ni, macam kita macam orang Malaysia kita kerja pejabat daerah ke apa, benda pegawai kerajaan. Tapi sebab ayah dia dah tua,
ayah dia yang buat apa pertanian tu dulu. So lepas ayah dia dah tua, dah rasa macam apa tak kuat dah nak buat kerja, so dia ambil alih lah. Dia sangguplah kerja dia sangguplah berhenti kerja kerajaan yang dia dah stabil tu. Dia nak ganti dia ganti ayah dia buat kerja yang dia buat sekarang. Macam tu lah ceritanya. Panjang tak cerita. Pasal cerita pasal apa tadi? Bos dengan jenis orang. Padahal keluar perkataan bos je. Bila keluar perkataan bos tu dia, sebab saya kerja dengan bos so memang dengan dia lah banyak cerita tu. Tu je senang kalau apa cerita. Kalau saya nak cerita apa-apa, saya tak tahu nak cerita apa kalau tak ada apa-apa orang tanya. Kalau ada orang bagi komen sikit je, benda macam tu saya boleh elaborate sikit lah. Betul kena saya boleh elaborate saya boleh. Saya habiskan air, lepas tu saya akan habiskan live lah. Dah aku apa dah? Dah nak balik dah ni. Ada apa-apa lagi tak? Cuba bagi satu ni lah, satu perkataan ke apa ke. Kalau kena kumpul duit ni pergi tempat free. Boleh. Saya memang saya buat live ni sebab saya nak cuba dapatkan visa visa macam bukan artis lah, tapi visa yang ada visa slot macam apa panggil kebudayaan macam tu kat Jepun ni. So saya nak cubakan dapat benda tu lah. So tu yang saya berusaha untuk kumpul followers sekarang ni, supaya saya boleh tunjukkan ini saya ada buat benda ni kat ni. So saya tengah memberikan informasi pasal Jepun untuk orang-orang Malaysia ni, untuk dia orang datang ke Jepun nanti. Macam tu lah cara saya nak buat nak dapatkan visa tu nanti. So tu lah. Ni tu lah, kena tolong share lah apa yang saya tulis ke apa ke. Promote diri sendiri. Visa duta. Bukan duta. Ni visa entertainment rasanya. Dia ada satu slot visa entertainment tu. Macam kalau kat Malaysia tu kita ada pemain-pemain sukan luar negara ke apa, macam tu lah dia jenis style visa. Adalah kat Jepun pun ada cakap. Wah, seronok je dengar apa yang seronok tu. Dengar makan ke dengan cerita? Ada orang tak makan. Okey lah, kawasan ni saya seorang je ada. So tak ada lah risau sangat nak bising-bising. Macam tak ada orang lagi. Okey, satu saya bagus teruskan insya-Allah. Itulah aim saya untuk sampai saya habis kontrak ni untuk dapatkan 1000 follower masih jauh perjalanan tu. So tapi insya-Allah saya cuba. So sesiapa yang dengar ni nanti bantu saya insya-Allah. Semoga berjaya. Okay, terima kasih. Semangat dengar cerita. Oh ya ke? Okey. Sekarang tahun ni mungkin salah satu sebelum saya buat page ni saya kongsi juga dekat doa hari Jumaat. Oh Allah, hari Jumaat. Okey, ramai-ramai doakan. So insya-Allah dimakbulkan. Satu lagi doakan saya dapat jodoh orang Jepun saya tengah berusaha sekarang ni untuk mencari isteri Jepun. Saya memang single. So ramai lah makcik-makcik yang risau-risau dengan saya seorang-seorang sunyi ke semua tu. So tak apa. Saya tak adalah rasa sunyi gila-gila pun. Saya memang jenis jenis yang suka seorang saja. Tapi itulah, dia dah meningkat usia ni, kita dah mula rasa macam nak turun. Tak apalah, saya pun itulah, tengoklah kita amin. Kita nak Jepun ni bagus dia punya dia punya sikap tu. So kalau dia ada masukkan roh Islam tu je dah bagus lah. So kita saya punya niat nak tambahkan umat Islam kat Jepun ni lah.
InsyaAllah, amin, amin. Amin. So satu lagi apa? Kalau yang dengar live ni ataupun yang akan tengok apa nama video ni lepas ni, Google apa, search lah kat Facebook Japan Dakwah Center. Japan Dakwah Center. So kat situ follow dan like page tu. Saya pun tengah mengharapkan Abang Zul tu untuk mencarikan pasangan saya juga tu. Itu salah satu usaha saya lah kat situ. InsyaAllah, amin, amin. Muka pun dah macam orang sana. Itulah saya apa, moga beroleh jodoh. Amin, amin, amin. Tapi itulah, kalau apa, saya kahwin dengan orang Jepun pun saya tak adalah nak keluarkan. Kalau saya dapat kahwin dengan orang Jepun nanti, tak adalah saya nak masukkan live macam ni pun. Tak adalah saya apa, bagi apa, bini saya tolong jadi apa, kecil bini. Dia ambilkan gambar-gambar ke. So senanglah sikit. Ni saya buat video ke apa, kena ambil tripod lah apakah. So leceh. So kalau ada berdua kan senang, macam-macam boleh buat. Aduh, ya Allah, malu lah. Dah lah, muka pula mana. Aduh. Cerita benda ni, cerita pasal jodoh ni lah apa, benda tu, benda yang mudah-mudahan bertemu jodoh. Amin. Ni selamat mak saya tak tengok ni. Kalau tidak, mak saya banyak komen ni nanti. So nanti mungkin dia akan tengok balik ni. Habislah kena message kan gemuk. Ada Umi saya, Zurina Alias tu. Dia selalu lah kalau saya ada kat mana, walaupun saya apa, saya pergi apa nama, walaupun saya pergi bukan saya pergi dah, walaupun tulis kat komen kat page orang lain pun kadang-kadang Umi saya tiba-tiba keluar kat situ. Aduh, lawak. Dia follow semua anak dia punya tempat yang anak dia follow, dia semua dia follow juga. Tak apalah, apa, Umi rindu tu kat anak dia semua tu, anak sulung pula tu. Itulah apa, niat lagi selalu kalau saya dapat PR ke apa, saya nak bawa mak ayah saya duduk kat ni lah, duduk dengan saya, duduk kat kampung ni, insyaAllah lah, tenang. Nanti boleh lah ada mak masakkan apa, mak masakkan nasi pula untuk kita. Dah lama follow page ni, so terima kasih. Itulah, kalau ada orang boleh bagi link kat bawah tu kan senang sikit. Nanti saya pun akan bagi link juga lah untuk panjang. Sebab apa? Tak, nantilah. Nanti saya share pasal JDC Japan Dakwah Center. Dah baru lagi Japan Dakwah Center. Saya pun tak pernah pergi lagi. So saya pun menarik Japan Dakwah Center tu sebab dia berkonsepkan Jepun kan. Dia ada apa, tingkat tatami semua. Nak pantau anak dia ajar dia. Itulah. Sementara mak tak tahulah Umi jadi apa. Tiba-tiba kali ni Umi dalam live ni Umi jadi apa, pemerhati juga ada 23 orang ni. Nak dengar nak cakap. Saya ni bukan jenis apa, saya semoga Allah memudahkan segala urusan. Amin, amin. Apa nama? Saya ni bukan jenis sharing person tau. Senang cerita, saya bukan sharing person. So tahun ni lah saya serius sikit nak sharing lebih-lebih sikit tu. Sharing lebih-lebih tu bukan sharing apa benda. Bukan garut lah, sharing lebih sikit apa yang saya belajar ke apa ke. Turun naik saya kat Jepun ni, saya bukannya orang nampak saya macam happy-happy kan, tapi banyaklah turun naik saya kat sini. Mak ayah saya pun tahulah. Yalah. Panjang duduk lama-lama kat Jepun ni, kadang-kadang ada masa-masa tu. Adalah juga apa, masa-masa yang susah, senang. Bukan semua senang lah. Yang saya tunjuk ni memang semua senang lah. Takkan saya tunjuk benda-benda susah je kan. Saya pun nak bagi orang happy apa macam tu lah. So saya bagi orang happy, saya pun happy. Kalau saya bagi orang sedih, saya pun sedih macam tu lah. So kita kurangkan benda sedih, kita bagi banyakkan benda happy. Semoga tercapai sekali piafi, amin. Untuk mak ayah Fi ada kat insyaAllah. Itulah harapannya. Itulah salah satu plan lagi. Kalau apa, kalau boleh buka bisnes ke apa, saya buka bisnes tour guide ke apa kat sini jugalah. Tengok, lepas tu mak ayah saya pun suka jalan kan. So saya bagi mak ayah saya kerja lah. Bawa orang jalan, tolong jalan. Senang lah. Tu antara plan-plan saya lah. Ni apa, kalau sebenarnya
saya aim bulan ni untuk dapat 10k follower. Lepas 10k tu saya akan tulis lah apa mission, apa misi visi dalam tahun ni sebelum saya tamat kontrak ke apa, ataupun visi misi masa depan ke apa yang saya tengah plan dalam kepala. Saya nak tulis, saya nak pin dekat page tu, biar apa yang saya tulis tu saya boleh fokus, sebab orang ramai tengok kan. So ada motivasi diri sikit lah nak buat. So sebelum saya buat page ni, saya buat dekat profile sendiri je. So bila profile sendiri tu dia susah nak pergi jauh. So bila pakai page ni kita boleh letak apa advertisement ke apa ke, so kita boleh pergi jauh lah. Kita boleh sampaikan apa yang kita nak sampai tu kepada orang yang kita boleh set lah, benda macam tu. Facebook ad semua tu. Serius sikit lah tahun ni, serius sebab dah habis dah tahun ketiga dah ni. So saya pun tengah panggil 10 hujung bulan 10 ni kan? So saya pun tengah panggil last minute punya kerja dah ni, kira ni. Alhamdulillah. Senang dah. Okey lah. Panjang pula bercerita malam ni, sebab seronok kot keluar dari rumah. Okey. Terima kasih kepada yang menonton semua. Saya pun nak pergi bayar. Nanti saya update lah berapa harga. Oh lupa, dah kena panggil dia dulu baru boleh kita boleh. ただいま呼び出しております。 Tolong しばら translate くお待ちください。 Oh, tu dah keluar dah Umi. Umi dengar ke tadi? Daripada tadi. 星皿が2、4、6や9枚、金皿が4枚、茶色いお椀がお一つ、ピンクの容器がお一つ、オレンジのお皿がお一つ、以上で2222円です。それではレジお会計お願いします。ありがとうございます。 Oh, cantik lah nombor hari ni. 2222. Oh. Ada apa pentanda ni? Baru masuk. Okey lah. Okey Umi, selamat datang Umi. So abang pun dah nak habis dah. 2222 sekarang viewer pun 2222. Allah. Jatuh. Alah, dah jadi 23. Baru nak screenshot tadi. Dah jadi 23 dah. Tadi viewer 2222. Okey. Okey. 222. Hari ni. Okay, so kita tamatkan kat sini lah. Umi nak tengok balik, Umi tengok balik lah nanti Oh, nak balik dah. Okay, Assalamualaikum.